apa kita actually kita tak directly highlight this is administration action, and from the term itself pun administration action kita faham action yang which require administrator to act on a certain direction. So the direction is direction from the court. Nanti saya tunjuk pada you. Okay, kita dah banyak baca kes, sebenarnya kebanyakan kes pun adalah based on administration action ni, order 80. Okay, itu topik kita last sekali lah. Topik on apa ni, saya tunjuk yang kuasa online sekejap. Okay, kalau you tengok you punya kuasa online pun kita dah covered almost topics lah. Kecuali topik on amanah raya ni kita plan untuk kita invite Cik Rafi untuk next meeting untuk deliver the topic. Cuma belum dapat lagi endorsement from faculty. And once the faculty endorse, nanti baru kita rasa tak ada masalah tu cuma nak tunggu formality saja So next week tu InsyaAllah kita dengar sharing session dengan Cik Rafi lah on amanah raya. Okay, yang ni saya tunjuk kuasa online. Kuasa online ni dia. Okay, kuasa online ni see kita have covered most of the topics. Okay, 3 administration action saja. Okay, slides, testasis, metastasis. Administration Muslim Estates, KBS, citation, probate action. Okay, ni administration action administration action. Okay, succession and trusteeship. Kalau kita tengok daripada kes-kes ni ada kes yang kita dah baca juga kes, ada setengah kes kita dah baca. Satu Aslam ni saya tunjuk you hari ni. Yap, ni yang kita dah baca, Kumari dalam probate action. Okay, succession and trustees basically dia nak tunjuk with regard to distribution issue and also apa ni berkenaan dengan duties of personal representative. Kalau you baca kes-kes ni, kes-kes yang okay, banyak lah dia come across the topic so make sure you mahirkan dengan kes-kes yang boleh cover banyak topik lah so that you boleh apply the principle tu Okay, so hari ni kita tengok administration action. Basically kalau ikut course online ni dia membincangkan kes-kes lah Kalau you tengok kes-kes ni kita dah baca dah semua ni kes ni. Okay, Tan Sri, Datuk Syed Kecil kita nak tengok macam mana administration action apply dalam kes ni Ong Su Kyuk Just Basing so kes yang administration action. So I bawa satu kes lagi on yang latest recent cases on administration action. Muhammad Aslam Khan, Syed Gulam 2020. Kita tunjuk macam mana dia apply dalam konteks administration action. Okay, so before we move to read the topic I would like to make several reminders quick reminders especially on attendance. Okay, I faham attendance ni memang e-learning guideline pun dia kata attendance boleh ambil daripada penghantaran tugasan pelajar. Okay, so I believe that semua akan hantar tugasan lah, jangan tak hantar tugasan sebab tugasan ni untuk probate ni and especially PSAG subject lah dia punya tugasan dia weightage dia tinggi. Kalau weightage tinggi 60% out of 100
So kalau you tak hantar mana-mana tugasan, dia akan affect so much your marks. So final exam adalah 40 sahaja. Okay. So make sure you hantar ke semua tugasan. So wasiat tu baru beberapa grup je konsult dalam dua grup je kot. Grup lain yang mungkin kita tak buat lagi ke, ataupun mungkin sedang buat ke, prepare, tak ada masalah. I bagi deadline sampai akhir semester to submit dekat goals. Okay, itu pun mungkin ada yang tak dapat nak memahami instruction tu dengan jelas, ataupun instruction tu kurang jelas. I dah baca balik instruction tu, clear kan, you kena prepare WIS according to WIS Act. Itu instruction dia. So you kena buka WIS Act lah in order to prepare your wills. So bila cakap pasal WIS Act, meaning that you are preparing, you need to prepare a wills for non-Muslim. Okay, so prepare non-Muslim's will. Instruction adalah itu, bukan wasiat Muslim. Sebab probate, kalau kita nak draft wasiat orang Islam tak ada masalah. Cumanya dia sebab civil lawyer, memang civil lawyer, kalau you tak praktis syariah, macam mana nak pergi mahkamah syariah kan? So you tak ada ground. Okay, so probate ni tujuannya sebab kita tertakluk pada LPQB, so kita nak belajar prepare yang LPQB minta lah, yang kita is non-Muslims will lah. Jadi yang tertakluk dengan WIS Act. Okay. Sebab tu saya minta kalau ada sesiapa yang dah prepare Muslim will, minta tukar kepada non-Muslim will. Okay, itu on the wills. Kemudian tugasan-tugasan lain oleh Puan Roslina, so make sure you submit sebab dia pun perlu settlekan marks dan serah kepada fakulti within period. Biasanya kita bagi masa dia, kalau dia minta deadline tu, you patuh je lah pada deadline dia. Okey, satu lagi, I nak minta kelas rep jugalah Syami. Syami ada Syami? I nak minta Syami tolong collectkan ke semua soalan tugasan daripada Puan Roslina, sebab I nampak hari tu ada juga grup yang dapat soalan tugasan yang sama kan. Macam tu ke caranya? Betul. Semua TLB dapat soalan yang sama. Semua TLB? Dia kami contoh untuk SEDA ni, untuk SEDA ni we are given few scenarios and each firm kena pilih senario manalah yang nak pilih. Basically dia punya scenario tu semua sama untuk semua TLB. Okey. Okey, boleh tak Syami, boleh tolong kumpulkan tak one set soalan, maknanya yang mana pelajar dapat, tolong serah dekat saya untuk tujuan dokumentasi lah. Alright. Boleh Syami? Boleh. Tak apalah, taklah urgent, dalam sebelum habis dalam next week pun boleh. Okay, right. Okay, satu lagi update, kita pun dapat baru info pro USIM ada kes COVID di USIM. So you pun tahu kan, you aware tak? Ada kes COVID di USIM. Jadi saya rasa kalau perkara yang melibatkan nak datang ke USIM tu kena bincang semula, especially punya kelas dengan Puan Iva kan. Tapi tak apalah, mungkin you deal dengan Dr. Fadlina lah, sebab asal ni memang kita ada bincangkan hari tu, nak benarkan juga ada pelajar zon hijau, tapi dalam keadaan konteks masa ni saya rasa memang tak perlulah kita buat mana yang boleh je lah through online, sebabnya kes banyak sangat sekarang ni. Kita pun bimbang juga lah benda-benda yang kita tak boleh foresee ni. Jadi itulah, the thing is, bila you nak execute the trial tu, you kena bincang balik lah dengan Puan Iva, dengan Dr. Fadlina untuk tujuan assessment kan, markah penilaian kan. Kriminal pun tak buat lagi kan, civil yang dah start kan. Betul. Betul. Okay, tak apalah yang tu. Sebab last time kita memang, sebab tu lah Dr. Fadlina pun tanya saya,
Memang last time memang kita nak buat jugalah kalau masa tu kes macam turun sikit kan. Masa tu sebelum yang masa dibenarkan pemerintah negeri tu. Tiba-tiba dia halang lagi. Dia halang semula pemerintah negeri yang tu. Kita start kat situ. So sekarang ni makin situasi dia semakin buruk tu. Saya tak nampak lah jalan nak ke pulang ke SIM tu untuk tujuan itu. Saya pun dah sampaikan pada Dr. Fadlina yang akan bincang dengan Puan Eva lah, nak buat macam mana. Apa-apa pun markah assessment tu perlu diselesaikan lah dalam tempoh semester ini. Kalau tak nanti dia akan affect dia punya markah nak release nanti. Markah nak release untuk before biasa kita endorse markah tu ada deadline dia. So kita tak nak effect markah pelajar keluar lambat lah. Okay, itulah. Okay, satu lagi tadi saya sebut pasal attendance kan. Attendance tu macam ni nak cakap, sekarang pun memang tak pernah kelas ni saya rasa tak pernah attendance 90 lebih. Pelajar 94 kan. Ni pun 85. So ada dalam mungkin dalam 10 orang pun ataupun dia bertukar-tukar lah. Saya sendiri frankly speaking saya tak pernah buat secara checking secara ni secara satu-satu lah nak tengok siapa datang siapa tak datang ni. Okay. Cuma diri sendiri dia tak keluar sini. Sekejap, sorry I do display benda lain pula. Saya tengah cari. Boleh tak tolong sesiapa sampaikan kepada kawan-kawan tolong saya, ni tolong saya lah ni, minta tolong kemukakan surat surat lah at least sebab okay, surat untuk faham kan? Surat nak cakap benar. Beritahulah kalau ada kekangan dari sudut macam internet ke apa ke menyebabkan tak boleh datang. Saya tak ada nak buy you dah. Memang keluar surat untuk halang exam tapi just beritahu kawan-kawan yang mungkin tak datang kelas atas faktor apa pun write in to me supaya saya boleh dokumentkan. Sebab saya tengok cara audit sekarang ni dia dah macam, walaupun kita faham situasi sekarang ni berlaku, pelajar tak boleh masuk kelas, lag lah apa internet, macam-macam komitmen kewangan apa semua kan. Tapi bila audit tu datang in future, masa di kala itu dia dah tak boleh nak feel tau konteks sekarang ni. Kita macam nak kena remind balik the situation was what. Jadi susahlah macam tu kan. Jadi kalau ada dokumen, senang dokumen tu dah bercakap untuk diri dia. Dia dah explain the students punya situasi. So bila ada dokumen tu dia tak banyak cakap sangat lah. Dia tak tanya sangat. Kita pun tak suka sebenarnya jawab benda yang macam nampak macam defensif kan. Dah buat salah tapi still nak defend diri. Macam tu lah situasi dia nak beritahu you. So yang dalam 10 orang tu minta tolonglah email me atau WhatsApp pun tak apa. Kata beritahu kekangan kenapa tak dapat datang kelas secara kerap. Alright? Boleh insyaAllah Okay, tu attendance Final exam memang saya akan beritahu dalam tutorial kelas. So siapa yang attend tutorial kelas, bagi tips lah. Bukan saya nak pancing you masuk tutorial, tak. Tak, sebab saya nak bagi benda tu selaras lah, standard. Okay, so hari ni kita tengok administration action. Okay. Jangan salah faham with regard to attendance, saya faham akan kekangan, cuma maklumkan pada saya. Setakat ni yang pasal attendance ni yang maklum pada saya seorang je. Jadi yang lain-lain tu saya tak tahu masalah ni. Okay, beritahulah supaya lecturer tu tahu, supaya dia lecturer tak tertanya-tanya lah ni mana lah budak ni pergi Tapi dengan diri saya sendiri, saya memang mengaku saya tak sempat nak check siapa yang datang, siapa tak datang. Okay, so kita tengok So hari ni insyaAllah sedikit je, mungkin habis awal hari ni. Sebab topik ni pun tak panjang, kita just macam nak enlighten balik. Sebenarnya kita benda ni kita dah go through tapi kita tak highlight this is order 80. Before this we just highlighted order 71 and order 72 kan. On 71 is non-contentious, probate and LA. For order 72 is for contentious, probate and LA. So now untuk order 80 of rules of court yang saya bawa kat sini, rules of court untuk you. Apakah maksud order 80 ni? Adalah administration action, means
an action for administration under direction of the court of the estate of a deceased person or for the execution under the direction of the court of a trust. Okay, jadi kita boleh faham lah satu bentuk arahan daripada mahkamah berkenaan dengan harta si mati. So nanti kita akan tengok contoh-contoh di apakah yang dimaksudkan sebagai direction of the court of the estate of a deceased person. Doktor? Ya. Boleh besarkan doktor? Kurang jelas, tulisan kecil. Kecil. Thank you doktor. I didn't know what. Okay, boleh? Better. Kecil lagi Thank you. Mula dia punya format dia kecil kau boleh ke sana ni. Sekejap. Okay. Boleh Boleh. Okay. Alright, okay. So tadi I dah bacakan order 80. So at the same time pun you boleh tengok you punya rules of court. Buka order 80. Kita akan baca order 80 hari ni ya. So what is meant by administration under the law of probate? Ya. Inilah dalam konteks inilah kita akan tengok if a dispute between the beneficiaries and personal representative persists, the beneficiaries can commence an administration action against the personal representative at the High Court to obtain directions on questions that arose during the administration of an estate under Order 80 Rules of Court. So kita boleh nampak lah kan dalam konteks ni pun maknanya ada dispute berlaku. So beneficiary can come to court, boleh commence administration or action under Order 80 in order to get direction from the court for that particular question arose semasa administration of an estate. So this giving us the clue that bila benda ni berlaku. Maknanya dah dapat surat kuasa ke belum? Siapa nak try? Dah dapat ke belum? Macam dah dapat. Dah dapat. So masa proses administration lah. Maknanya administrator or executor dah dapat surat kuasa. And then something happen. Something happen yang beneficiary rasa tak puas hati ke, dia rasa benda dia tak rujuk dia ke, nanti dia tunjuk contoh-contoh dia. So dah ada surat kuasa. So you boleh bring to court nak mintakan arahan yang specific order as a result of dispute of a specific issue. Okay. By commencing an administration action against the personal representative, you can seek the High Court's directions on the determination of any question in relation to ini order 80 lah, nak baca order 80 A, B, C ni. A, the administration of the estate of a deceased person or in the execution of a trust. The composition of any class of person or a beneficial interest in the estate of such person or in any property subject to a trust. Or C, the rights or interests of persons claiming to be a creditor of the estate or to be entitled under a will or on intestacy of a deceased person or to be beneficially entitled under a trust. So you boleh baca dalam order seperti tu, rule tu. Okay. Boleh tengok di bawah item tu. Inilah dia tadi. So action boleh dibawa ke mahkamah. Okay. Of any, nak decide for the determination of any of the following questions. 1, 2, 3. Okay, dalam bentuk apa-apalah selepas mendapat surat kuasa tersebut. Right? Okay, administration action is not confrontational. Okay, meaning that dia bukanlah macam contentious yang order 72. As it is not intended to remove or deprive a personal representative of the grant of representation that was issued by the High Court. Nampak itu dia punya keyword dia. So under order 80 ni, you faham yang this is only to resolve to specific issue. Right? Bukanlah tujuannya nak revoke the grant, ataupun nak remove personal representative yang sedia ada, ataupun this is not as what we read in order 72.
for contentious. So the primary purpose of administration actions are to resolve the difficulties faced by the interested party in the administration of an estate and to ensure that the estate is administered properly. The relief that High Court may grant, among others, to direct the personal representative to provide verified accounts or to require the payment of money into court. In addition, the High Court may direct the personal representative to do or abstain from doing a particular act. Kita tengok contoh dia baca dalam Order 80 tu, tengok item 3 Rule 2 item 3. So an action may be brought for any of the following relief. Contoh tadi boleh minta court keluarkan perintah untuk require executor or administrator to furnish, if necessary, verify accounts. Mungkin ada beneficiary rasa tak puas hati dengan cara pentadbir harta itu ditadbir, so dia nak tengok account, so kena minta direction from court. Order requiring the payment into court of money held by a person in his capacity as executor, administrator or trustee. Order directing person to do or abstain from doing a particular act in his capacity as executor. Ini boleh juga melarang ke apa-apa, melarang daripada buat sesuatu kata harta tau. An order approving any sale, purchase, compromise or other transaction by a person in his capacity as executor, administrator or trustee. Approving, order approving any sale. An order directing any act to be done in the administration of an estate of a deceased person or in the execution of trust which the court could order to be done if the estate if the estate or trust were being administered under the direction of court. So basically these are the relief lah, the relief among the relief yang court akan provide for the claimant tadi tu. Setakat ni ada soalan tak? No. Clear madam. Clear doktor. Nampak Clear doktor. So kita nak tunjuk, lepas ni kita tunjuk case so who are the parties macam saya sebut tadi adalah parties tu saya sebut tadi beneficiaries but not only limited to PR and beneficiaries but also to creditors having claims and other person interested in the proceeding may also apply for High Court's directions on questions in relation to the estate. Itu parties dia. Tunjuk case, contoh case Case kita dah baca, masih kena ingat lagi tu case Tan Sri Datuk Syed kecil ni Case ni yang anak dia tu kan, anak from another marriage claim nak kata dia nak jadi co-administrator. Betul tak? Ingat tak? Sebab dia rasa apa sebab dia nak jadi co tu, sebab dia kata apa? Sebab dia bimbang dia ditinggalkan kan. Tinggalkan dalam urusan pembahagian harta ayah dia sebab yang dilantik sebagai administrator adalah isteri kedua dan juga anak tu jadi dia tak dimasukkan. Jadi what happen, court kata boleh, tak ada masalah jadi co-administrator. So ini tu salah satu contoh administration action yang dimohon di mahkamah. So mahkamah mengeluarkan direction supaya Syed Gulam Gulam kenapa nama dia dijadikan sebagai co-administrator. Satu lagi kes Ong So Kyu ni, kes ni dia asking for relief from personal liability. Dia dalam kes ni kalau you baca dia macam being charged, dia administrator tapi dia kata dia act tu bukan on his personal liability. So dia membawa kes ni untuk supaya court kata supaya dia di-release ataupun dia dibebaskan daripada peruntukan yang macam mana kita kata dia tidaklah tertakluk apa saja yang dia lakukan itu bukanlah di bawah peruntukan wasiat tetapi bukan atas kapasiti dia sebagai personal representative lah
supaya dia tidak di-charge sebagai tak ingat kes ni dia, tapi dia lebih kepada dia tidak bersalah lah dimohon supaya tidak bersalah, tidak dikaitkan apa saja action yang dibuat tu tidak disabit. Ada siapa baca tak kes ni Ong So Kyu yang ni tak you baca itu kan? Masa kita baca kes yang 3 tu, so Ong So Kyu ni I minta you baca sendiri. So dalam kes ni dia sebagai kalau tak silap saya lah, dia sebagai administrator, executor of the will. So, dia bawa kes ni untuk tujuan dia tidak disabitkan lah, sebab dia macam ada pihak yang mengatakan dia act on a personal liability. So dalam konteks ni dia act on his personal tu, maknanya personal yang tidak melibatkan harta si mati. Okay, so di situ ada direction yang court bagi. So court agree dengan dia. Cuba tengok balik Ong So Kyu ni. Sekejap. Ada dalam kes I. Ong So Kyu. Okay. Executor, okay. Yang tunjuk kes dia. Bukti kat mana? Tengah drive. Okay, Ong So Kyu ni kes dia. The action was brought by executor. Okay. Seeking relief from personal liability in respect of certain transaction which they had undertaken. Okay, so dalam ni court dismiss the application, refusing the appellants had not acted in accordance with the provisions. Hence, the present appeal, the primary issue that arose for the court's decision was whether under circumstances, the application of the trustees, executor, is required. Okay, allowing the appeal. Okay, so dalam kes appeal ni, rayuan, court telah benarkan rayuan dia yang mengatakan executor to had acted honestly and reasonably, okay, and he is protected under Section 63 of Probate and Administration Act. Ingat lagi tak kita awal-awal dulu baca Section 63? Dia provide protection of personal liability for executor and also administration, masuk masa exercising dia punya function kita, all these PR, personal representative are protected under this section 63. Okay, masih ingat lagi tak section 63 punya application dia? Okay, sekejap. Siapa tolong mama tak? Ambil saja tak? Saja mama. Tolong Sat. Buat di atas lah. Kat tepi. Okay, sorry. Okay, so Ong, dalam kes tadi. Ong So Kyu ni, okay, lebih kepada dia minta court supaya ada application of section 63 of the act lah, so dia dibebaskan daripada tuduhan dia macam misconduct lah, misconduct towards the deceased estate. You boleh baca sendiri kes ni. So ini pun salah satu bentuk contoh administration action. Right? Okay, satu lagi case on terima kasih orang besar ni. Tak charger telefon sayang. Charger telefon. Okay. So balik pada slide balik. Slide. Itu also cute Jasbir, kes Jasbir ni. Okay, masih ingat lagi kes Jasbir yang anti dia ke apa kan? Anti dia dah mohon LA kan?
So dia nak mohon probate tak boleh. Betul? Betul. So dalam konteks ni apa dia punya administration action ya. Yalah, they bring the case ya to court ya in order to nak justify lah yang LA yang dah dikeluarkan tu sebenarnya ada wasiat. Okay. So nakkan court keluarkan arahan ya. So nak bagi tahu yang application yang dibuat di awal tu adalah tidak sah. Okay. Tu Jasbir Singh. Yang ni case yang recent case ni I nak tunjuk kat you ya. Case Muhammad Aslam Khan ni, Sheikh Ghulam ni, case 2020 ni. Okay, case ni with regard to ni cerita lama cerita si Mati meninggal tahun 40-an ke 50-an macam tu. Okay, so case ni timbul selepas 50 years later yang mana waris si Mati sedar yang estate dia, the deceased dia punya Tok Nyang dia ni, Tok dia ke dia punya susu galur dia sebab dia adalah the only beneficiary, so beneficiary sekarang ni, the current one. So dia sedar yang harta tu telah dijual telah terjual kepada this particular fella dan dia believe that semasa dia pun cari kalau dia baca fakta kes tu, rupanya harta dia tu dulu ada pentadbir, wan pentadbir telah dilantik untuk menguruskan harta si Mati. So what happened? Dia telah transfer si administrator tadi telah transfer that particular deceased estate to him. Dia transfer kepada diri dia. Maksudnya dia, the administrator tu dia dah buat misconduct lah dia transfer tanpa direction of the court. Kalau nak buat transfer kan kena dapatkan perintah mahkamah kan order for sale ke apa kena dapat perintah mahkamah kan. Tak, dia buat masa particular 1958 macam tu kan. Dia dah transfer dengan surat kuasa yang dia ada sebagai pentadbir dan lepas tu dibeli oleh beberapa orang lagi lah So bila si yang jumpa ni Muhammad Aslam ni jumpa tengok dah ada pemilik yang lain. So sepatutnya property tu masih lagi atas nama si Mati. Jadi benda tu bila bawa ke kes administration action ni untuk nak melihat tengok dia punya persoalan dia tu. Transfer of property administrative action against respondent premise on acts of forgery, fraud, illegal of unlawful means to effect transfer of property. So mana kata kat sini nak tunjuk yang administrator masa ayah dia meninggal dulu telah transfer the deceased property dengan cara forgery, fraud, illegal and unlawful means. Okay, so dalam kes ni terjawablah memang dia adalah sole beneficiary of deceased estate. So dia ada local standby to bring the action sebab itu adalah harta keluarga dia adalah legal S yang sah legal S waris yang sah So kat sini kalau dibaca kes ni memang court kata dia ada local standby dan terbukti yang administrator at the particular time tu telah buat unlawful action sebab dia transfer the property without order from the court. So court pun mengarahkan mengarahkan supaya segala bentuk ownership pada waktu itu dibatalkan. Baca interesting case to be read. Boleh baca case tu 2020. Yes, ada juga isu indivisibility of title apa semua sebab title tu dah nama current owner tapi bila dirujuk dibuat pencarian tu sebenarnya tidak berlaku jual beli yang sah kerana administrator pada waktu itu telah transfer dengan secara illegal. So the transfer of property liable to be set aside. So boleh baca tu in section 60 ni kalau you buka PAAU ada PAAU tak? Buka PAAU. Okay, section 60 ni with regard to power of personal representative to dispose of property. Okay,
So perlu dengan arahan mahkamah. So court highlight section 60 ya. Kalau against mana-mana administrator against section 60 ya, sebab bawah section 60 ini di bawah part 5 with regard to powers, rights, duties and obligations of representative. So all PR are subjected are subject under all these provisions under part 5 of PAA. So against this provision yang akan menyebabkan ke semua apa saja yang dibuat tu adalah satu yang illegal lah, against the law. Alright, Muhammad Aslam. So they bring the case to court untuk mendapatkan specific arahan direction from the court supaya harta yang dimiliki oleh dia punya waris dia tu ditukarkan atas nama yang berhak. Sebab dia nak di sini kita highlight duties tadi tu, duties of the personal representative. Okay, so by key dekat situ, so court pun keluarkan arahan. Okay, memang terbukti semua, berjaya membuktikan ke semua tu sebagai fraud, forgery, illegal transaction semua. So ab initio, void ab initio, the transfer made to the respondents with regard to this estate menjadi terbatal. Right? Okay, itu ada antara kes-kes yang ada lah yang I bawa. Banyak lagi kes, kebanyakan kes yang OD80 ni, you boleh nampak lah dia bring specific issue with regard to administration of personal representative, be it administrator or executor. Right? So I nak tunjuk you satu contoh. Ni Puan Rosina juga share dengan kita. Course paper with regard to order 80, I dah masukkan dalam GOS. Okay, you boleh buka you punya GOS. Mana dia? Dia buka. Okay, boleh share tak? Okay. Kita tunjukkan course paper yang related. Okay. Okay, yang ni dah tengok tak yang ni? Okay, ni course paper Puan Roslina lah ni Okay, nampak tu aturan 80. Okay, ini dia punya notis pelantikan peguam cara. So lantik Puan Roslina Siti Rohani ni pemohon Okay, so dia buat sijil perakuan segera pemohon seperti di atas. Dengan ini memperakui bahawa pendengaran saman pemula ini adalah perlu disegerakan. Okay, bentuk saman pemula nampak saman pemula. Okay, bahawa pendengaran saman ini adalah perlu disegerakan atas alasan bahawa Asmah bonda mak dia, mak pembantu pemohon kini mengalami pendarahan otak yang kritikal. Umur beliau telah menjangkau 68 tahun dan tidak berkeupayaan dan sering sakit dan memerlukan penjagaan sepenuh masa. Dan oleh itu pemohon memohon supaya diri beliau dilantik sebagai penjaga atau pemegang amanah dan dibenarkan untuk menguruskan segala urusan pengeluaran wang dari mana-mana akaun bank dan untuk menguruskan mana-mana harta bonda pemohon secepat mungkin bagi tujuan kegunaan perbelanjaan perubatan untuk bonda pemohon. Okay, daripada sini kita fahamlah, okay, dia nakkan court direction supaya dia boleh menguruskan mak dia. Jadi kita tengok kenapa dia nak uruskan mak dia, mana pentadbirnya kan? Mana pentadbir yang sekarang? Okay. Alright, kita tengok okay, ni sama sijil perluan, ada tarikh Kemudian okay, dia punya saman pemula benarkan hadir appear before registrar dan mendengar permohonan pemohon untuk satu perintah. Inilah dia punya permohonan pada mahkamah Satu perintah diberikan kepada pemohon bagi membenarkan pemohon dilantik sebagai penjaga atau pemegang amanah, diberikan kuasa untuk mengurus, mengeluarkan dan menggunakan apa-apa wang milik Asmah dan atau menguruskan apa-apa urusan pengeluaran wang bank, jual beli harta atau saham atau apa-apa aset milik Asmah bagi tujuan menampung urusan membiayai kos perubatan Asmah. Okey, sebenarnya tujuan apa semua dibuat ni adalah berkenaan dengan tujuan kos perubatan mak dia. Kos permohonan ni tanggung dari wang atau hasil juga permohonan hasil kos daripada permohonan ni akan diambil daripada Asmah lain-lain relief. Okey.
So alasan ringkasnya adalah inilah, Asmah mengalami masalah medikal, darah otak, merugikan wang banyak, urusan perubatan usia lanjut merumitkan kesihatan, kos perubatan tinggi mahal. Lain-lain adalah dalam, boleh dilihat dalam affidavit sokongan. Okey, kita tengok affidavit sokongan dia. Okey. Okey, so ni affidavit sokongan. Wah ni, okey, dia adalah anak kepada Asmah, anak juga kepada Syekh Raihan bapa. Bapa saya meninggal dunia. So ini terjawab lah. So selama ni bapa dia lah yang menguruskan urusan mak dia. Okay. So bila bapa dia mati, meninggal dunia, so dia lah yang minta direction daripada mahkamah supaya dia boleh menjadi penjaga, supaya bila dah dia jadi penjaga, direction daripada mahkamah, so dia boleh keluarkan segala bentuk duit ke, saham ke, nak proceed with nak jual harta ke apa, so dia ada kuasa daripada mahkamah. Okay, memerlukan kos perubatan semua. Okay, dengan kematian bapa, so highlight sini, segala urusan penjagaan ibu dipikul oleh dia ada dua adik-beradik. Okay, kemudian ni para 5 ni lah, berikutan kematian arwah, kami telah mengalami kesulitan untuk mengeluarkan wang dari akaun ibu kami bagi tujuan urusan perubatannya, termasuk urusan penjagaan dan pembelian ubat. Oleh yang demikian, kami sebagai waris kadim ingin memohon untuk membuat permohonan. Okay, mengeluarkan untuk tujuan kuasa mak dia lah. So dia pun okay, ini standard biasa lah bawah ni. Dia exhibitkan semua. Okay, ayah dia meninggal dunia. Right. Okay, ini punya contoh-contoh dokumen dia lah, apa yang dia exhibitkan tu. Adik-beradik 2 orang. Okay, yang di on surat persetujuan. Okay, adik-adik dia pun setuju melantik kakak dia sebagai pemegang amanah. Okay, ni contoh administration action. Okay, ini dalam konteks dia nak uruskan harta ni lah. Sebab you kena bezakanlah administration action dengan permohonan LA. So yang ni so segeralah ni urusan dia. So dia boleh terus menggunakan ni tujuan nak menguruskan dia akaun-akaun ni. Ni tujuan dia, contoh this is not LA. Jangan confuse dengan LA. So this administration action apply to apa permohonan yang spesifik tadi lah. So court akan grant specific relief lah for this application under Order 80. Okay, contoh. You boleh tengok dalam GOS. Ada upload dalam GOS. Okay, so basically itulah untuk administration hari ini, administration action hari ini. So ada soalan? Ada soalan tak? Untuk administration action. Okay, basically dia bersangkut paut dengan duties pentadbir lah, pentadbir harta. Okay, so dia akan mohon spesifik permohonan pada mahkamah supaya mahkamah boleh keluarkan spesifik relief lah, relief untuk tujuan permohonan tersebut. Okay, so boleh guna order 80 with regard to the deceased estates. Yang tadi tu permohonan tu melibatkan juga harta si mati ayah jugalah, untuk menampung keperluan kewangan mak dia tadi, keperluan perubatan, kos perubatan mak dia. Contoh tadi tu. Doktor, Ya. Kenapa yang dalam potato tadi tu dia tak apply LA di bonus non? Macam mana? Kan Oh, nak apply. saya tak dapat berikan.
Okey, dia macam ni, dia tujuan dia lebih kepada tujuan untuk mentadbir macam dia nak selesaikan. Kalau yang tadilah tu dia nak dia bukan tujuan dia nak distribute harta You kena beza. Kalau LA dia punya function tu dia kena selesaikan urusan distribution of estate kepada waris-waris yang hidup. Waris-waris yang ditinggalkan. Okay, so untuk administration action ni dia serve particular purpose sajalah. Okay. Macam tadi tu dia just untuk nak menguruskan harta-harta tadi untuk tujuan nak uruskan kos perubatan mak dia saja, tak lebih daripada tu. Kalau if it happen that found later that dia guna untuk tujuan dia, so mana-mana pihak yang ada interested party boleh claim dekat court lah. Dia dah against sebab dia bukan dia hanya pemegang amanah penjaga, guardian je. Dia bukannya pentadbir yang ada surat kuasa untuk distribute the estate kepada sesiapa ahli waris. So boleh kena bezakan yang itulah. Doktor, saya nak minta kepastian. Selalunya bila dah dapat surat kuasa mentadbir, pentadbir dah boleh angkat sumpah dan jalankan tanggungjawab, betul tak? In normal way lah. Jadi andai kata kalau pentadbir lambat untuk mentadbir dan mengurus harta, jadilah macam kes yang dalam cost papers doktor tunjuk tadi, yang mana beneficiary macam gesa buat macam gesa untuk dipercepatkan proses pentadbiran mengurus harta tu untuk urus mak dia, sebab dia nak perlukan duit untuk urus mak dia, macam tu. Okey, sekejap. Okey, gesa ialah dalam konteks dia keperluan dia sebab mak dia kritikal kan, sakit kan. So kalau you apply LA untuk LA maknanya you apply LA yang ayah dia lah yang meninggal dunia kan. So LA tu of course akan ambil masa yang lama. Kan? Betul tak? Kita selalu baca dalam proses mohon LA ni. Yang tadi tu sekejap, soalan saya tak dengar lah. Sekali lagi, Kak I punya ni tak ni. Soalan Kak I dengar tadi tu. Tadi yang Imran tanya tu, yang ayah dia tak nampak dalam course paper dia display, dia exhibitkan surat kuasa yang telah keluar sebelum tu kan. Tapi yang diberitahu ayah dia telah meninggal pada 2013. 2013 kita tengok pun tadi course paper tadi permohonan ni pada tahun 2014, betul lah tu. So kita faham daripada permohonan ni selama ni ayah dia lah yang boleh keluarkan harta, meaning that bila ayah dia ada tu, ayah dia yang mengurus lah, ayah dia yang guardian. Sebab akaun pun kalau kita tengok tu akaun bersama, harta pun mungkin harta ayah dia. Dalam konteks ni dia lebih segera lah kalau you mohon LA. You mohon LA dia akan ambil masa yang lama sebab you kena buat macam-macam proses kan. You kena buat penolakan waris mungkin tak lama lah sebab ada anak pun 2 orang je kan. Proses untuk nak file-filekan yang berkaitan tu, administration bond, pengecualian bond dah settle, lepas tu dan baru boleh last kali tu dapat angkat sumpah semua dan baru keluar distribution order. Sebab dalam kes ni memang tak ada wasiat lah. Cuma dalam kes ni dia ada spesifik permohonan untuk nak segerakan nak minta arahan daripada mahkamah supaya dia boleh deal with the property in order to cukupkan untuk tujuan kos perubatan mak dia. Sebab kalau you tengok senarai harta dia pun, senarai harta tu memang melibatkan ayah dia lah. Sebab kalau you tak mohon LA, you tak boleh deal dengan harta ayah dia ni. Sebab tak ada LA lagi. Sebab ayah dia meninggal dunia tu tak ada LA lagi. Okay. So kalau you cakap tu dalam konteks nak segerakan proses supaya boleh guna akaun-akaun
ataupun nak deal dengan harta-harta yang ada dalam atas nama mak dengan ayah dia tu, then betul lah disegerakan. Kalau LA mungkin ambil masa yang lebih lama. So tak sempat nak guna untuk kos perubatan, dibimbangi lah, tidak sempat digunakan untuk kos perubatan mak dia tu. Okay. Okey doktor. Satu lagi, Yes. saya nak tanya tentang order 80 tadi tu. Yes. Order 80 ROC tu hanya untuk fokus kepada administration action. Maksudnya kita memang betul-betul nak mengurus dan menjagalah, memegang harta selepas dapat surat kuasa. Betul. Ada apa-apa lagi apa poin penting dalam 80 selain daripada kita boleh gunakan untuk gesa dan mempercepatkan pembahagian harta tu? Kalau you buka rules you tadi, I pun ada tunjuk tadi dalam slide tu, item number 3 tu. Item number 3 tu, kalau you boleh tengok tu. Sekejap, buka balik slide tu. Item number 3. Okay. Ni. Buka besar sikit. Okay, an action may be brought for any of the following relief. Okay, dalam tujuan dia nak minta executor or the administrator furnish dia punya accounts atau verify accounts. Nampak dalam konteks A ni dia boleh minta daripada mahkamah supaya mahkamah keluarkan perintah supaya executor atau administrator yang terlibat tu furnish documents atau verify accounts yang dia sepatutnya buat lah kan. As administrator, executor, you need to create account kan, specific account. So kalau ada beneficiary nak tengok account, so executor, administrator sebenarnya boleh bagi je kalau dia tak nak reluctant tu. Yang mana beneficiary pun mungkin ada rasa doubt ke apa ke dengan perurusan dia. So dia pun tak nak tunjuk, so boleh minta arahan daripada mahkamah untuk order 80 lah, menggunakan order 80. Satu lagi dia boleh juga order requiring the payment into court of money held by person in capacity as executor. Boleh pula requiring the payment into court of money held. So minta mahkamah untuk perintah certain bayaran lah, bayaran. Okey, daripada executor tersebut. Daripada executor atau administrator tersebut. Okay, order directing a person to do abstain, menghalang dia daripada certain act. Semasa dia dalam capacity as executor or administrator, menghalang dia daripada mungkin to proceed dengan sale ke, atau proceed untuk tujuan-tujuan administration of estates lah. And order approving any sale, purchase, and order directing any act. Nampak ni kat sini yang besarnya, order directing any act to be done in the administration of the estate of the deceased person or in the execution of a trust which the court could order to be done if the estate or trust were being administered or executed as the case may be under direction of the court. So boleh nampak daripada sini, boleh mohonlah atas tujuan yang berkenaan dengan administration of estates by the executor or administrator. Tapi dengan ingatan tidaklah menyebabkan kalau action you nak revoke you tak puas hati langsung dengan surat kuasa tu, dah buka order 80 lah, itu order 72. Itu dah lain dah cara nak mohon pun lain kan. Okay, cara masuk pun ni kena file read. Kalau yang ini untuk this particular relief, itu relief. Okay, yang ni kalau you baca yang item number 2 ni kan, any question as regard to apa saja matter arising from administration of estate. Any question? Kalau yang nombor 2 ni dia nak minta clarification lah kan,
daripada apa daripada administration yang executor ataupun administrator tu Yes. sedang pegang. Yes, betul. Betul? Okay, Jadi maknanya kalau silakan. tak apa. Apa dia? Tak apa, teruskan. Jadi kalau ikut kefahaman saya, order 80 ni dekat rule 2 kita tengok kepada dia ada general provision dan dia ada itu untuk dekat sub rule 1. Dekat sub rule 2 dia cakap kita boleh kita boleh initiate an action untuk minta clarification ataupun determination. Okay. Yes. Clarification ataupun determination tu adalah dekat paragraph A, B, C. Dan kalau kita tengok dekat sub rule 3, dia cerita tentang relief. Maksudnya kita nak, macam saya cakap tadi lah, nak gesa ataupun kita nak minta relief A dekat paragraph A, B, C, D, E daripada administration, daripada harta yang itu sahaja. Yes, betul. You're right. Okay, so baca order 81 tu basically dia dah bantu you lah daripada 1, 2, 3 tu untuk nak fahamkan apakah administration action related when it comes to administration of estate by the executor and also administrator. Okay, apa saja isu yang arise tidak menyebabkan confrontational lah. It's not a confrontation punya ways tapi dia adalah satu bentuk mana kata nak minta arahan daripada mahkamah lah untuk settle certain issue yang arising from administration of deceased estates. Tapi yang I tunjuk course paper tu mungkin kalau you tanya Puan Ruzina pun lagi bagus sebab dia sediakan kan. Mungkin ada juga dah ada surat kuasa yang dipegang oleh ayah dia. Kita tak tahu lah, ayah dia mungkin pentadbir harta yang tersenarai, antara harta yang tersenarai mungkin juga kan. So bila ayah dia dah mati, sebab dia masukkan paragraf fakta berkenaan kematian ayah dia tu menyebabkan mereka ni tak boleh nak uruskan kewangan perubatan mak dia kan. Saya faham macam itulah. So disebab kematian ayah dia tu, so diorang apply under order 80 untuk nak menggerakan proses nak menggunakan duit-duit yang mungkin atas nama ayah dia sebagai pentadbir harta. Macam tu. Okey lah. Okay, so kita nampak yalah kalau dalam tu memang administrator dia memang tak boleh function lah, dah meninggal kan. Tapi macam soalan you tadi, kenapa tak minta di bonis non kan? Tapi mungkin di bonis non pun perlukan masa yang panjang sebab when it comes to LA, selalu LA dia akan proses macam LA lah. Tahulah LA kan, dia proses dia it's not straightforward. You kena masukkan file beberapa kali, it's not satu file kan semua terus dapat order, tak. Kena settle one by one. Ambil masa pun biasa kalau tanya practitioner, kalau when it deals with LA tu, dia akan ambil masa 2 hingga 3 tahun. Orang sedang sakit kan, faham lah urgency dia. Okay. Tapi kena ingat dia punya administration action tu untuk for that particular purpose lah. Dia tak bolehlah melangkaui direction from the court for that particular purpose. Okay, so alhamdulillah kita pun dah tamat lah untuk topik yang nak tamat untuk yang saya punya part. Yang patutnya ada lagi yang amanah raya tu, insyaAllah Cik Rafi akan deliver. So I'm wishing you all the best untuk coming exam ni. Okay, bitaufiq wan najah insyaAllah. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, insyaAllah khair. So kita untuk grup-grup yang akan berjumpa lagi untuk sesi tutorial petang ni pukul 3-4. So esok ada lagi 3 grup tu, insyaAllah kita akan tengok
soalan lah. Kita buat cepat tengok satu set je kan. Basically satu set pun dah menunjukkan apa dia punya standard dengan format tu. So no worries. Cuma mungkin format-format yang disebut tadi, I sebut sebelum ni, mungkin yang tak nampak, mungkin ada jugalah soalan macam write short notes. Write short notes ni dia punya soalan memang nampak macam mudah, tapi kena be careful kalau you are not really aware dengan mana-mana yang apa term yang you nak kena jawab tu, you akan hilang banyak markah. Itu je dia punya risiko dia. Daripada you menjawab soalan macam tu, better you attempt yang soalan problem yang bila you ada argument, you akan dapat markah lah. So pilih soalan yang you betul-betul confident nak jawab. So insyaAllah selawat banyak-banyak. Dibukakan kata mata hati, diterangkan hati untuk menjawab soalan dengan baik, insyaAllah. So saya doakan semua segala urusan pelajar-pelajar semua di hujung-hujung semester ni banyak mungkin tugasan-tugasan yang banyak ni nak disettlekan. Semoga dipermudahkan. Okay, so kita boleh tangguhkan lah, kita habis kelas awal lah ini. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kifarah surah Wal-Asr. Alhamdulillah attendance sangat memberangsangkan hari ini. Okay, so take care everyone. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Doctor.